Buletin Didik 24 Oktober bersama saya Nolifah Ghani. Assalamualaikum dan salam hormat. Institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan KPM bagi Negeri Johor dan Terengganu akan beroperasi pada 7 November depan. Ini berdasarkan peralihan fasa Pelan Pemulihan Negara PPN bagi dua negeri itu ke fasa 4 yang berkuat kuasa esok. KPM dalam kenyataannya hari ini memaklumkan penetapan telah dibuat jika sesebuah negeri beralih ke fasa seterusnya, pengoperasian institusi pendidikan akan mengikut ketetapan fasa baharu, iaitu selepas 2 minggu daripada tarikh peralihan ke fasa tersebut. Antara kumpulan murid yang terlibat dengan pengoperasian berkenaan ialah murid prasekolah, murid berkeperluan khas, MBK, tingkatan 6 semester 2 dan pra-Universiti Sekolah Sukan Malaysia. Walau bagaimanapun, sekolah kerajaan di bawah KPM akan memulakan operasinya pada 8 November. Ini kerana 7 November merupakan cuti tambahan yang diperuntukkan dalam takwim KPM sempena perayaan Deepavali. Manakala institusi pendidikan swasta yang berdaftar di bawah KPM pula beroperasi mengikut takwim masing-masing. Dalam lawatan kerja dan sesi libat urus Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin di Sarawak minggu ini, beliau turut meninjau keadaan infrastruktur dan persiapan pengoperasian di beberapa sekolah sekitar Lundu Sarawak semalam. Menerusi perkongsian beliau di laman Facebook, tinjauan dimulakan di Sekolah Kebangsaan Raso yang merupakan sekolah rendah berasrama dengan kapasiti murid seramai 83 orang. Hasil tinjauan beliau mendapati terdapat beberapa blok bangunan di sekolah itu telah dikategorikan tidak selamat termasuk asrama murid. Buat sementara waktu, sebahagian murid asrama ditempatkan di kuartus guru yang telah diubah suai menjadi asrama. Seterusnya, Datuk Dr. Razi ke Sekolah Menengah Kebangsaan Senibong yang merupakan sekolah asrama harian mempunyai seramai 92 murid tingkatan 5. Mereka difahamkan begitu teruja dan gembira dapat kembali ke sekolah secara bersemuka. Dalam pada itu, melalui lawatan tersebut, Datuk Dr. Razi turut memaklumkan beberapa perkara yang perlu diberi perhatian oleh pihaknya. Ia termasuk penambahbaikan fasiliti di sekolah, penyambungan bekalan elektrik, pembaikan sistem tadahan air hujan dan sebagainya. KPM komited dengan usaha menyediakan persekitaran yang selamat dan selesa untuk murid-murid di sekolah. Sementara itu, Datuk Dr. Razi turut berkesempatan singgah ke Kampung Serayan Hulu di Lundu, Sarawak. Ia bertujuan mengunjungi adik Melanie Alensha Mike yang kehilangan bapa tercinta. Beliau juga menyerahkan sumbangan berbentuk wang tunai serta komputer riba buat pelajar tersebut. Selain itu, dalam perjalanan dari Lundu ke Kuching, Datuk Dr. Razi turut menziarahi Cikgu Ribeb Anak Vincent yang merupakan guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Sematan yang mengalami masalah kesihatan. Beliau turut mendoakan ketabahan buat adik Melanie dan keluarga serta kesembuhan bagi Cikgu Ribeb supaya dapat kembali mencurahkan ilmu kepada anak-anak pewaris negara. Sebanyak 10,000 kit ujian kendiri diagihkan kepada 48 sekolah menengah dan kebangsaan di Tanjung Piai bagi persiapan pengoperasian sekolah bulan depan. Kit ujian kendiri bernilai RM135,000 itu turut diberikan kepada masyarakat setempat, Persatuan Kebajikan Kereta Sewa dan Teksi serta agensi kerajaan di daerah Pontian dalam usaha memerangi COVID-19. Penyerahan kit ujian kendiri kepada 9 buah sekolah menengah dan 39 buah sekolah rendah itu disambut baik masyarakat, malah dapat meringankan beban pihak sekolah serta ibu bapa dalam memastikan tahap keselamatan dan kesihatan anak mereka terjaga. Dalam masa sama, sumbangan itu turut membantu meringankan beban golongan berpendapatan rendah B40. Sebab ibu bapa sebenarnya risau untuk menghantar anak-anak mereka, tapi pihak sekolah berjanji memastikan kesihatan semua warga sekolah berada pada tahap yang terbaik. Jadi mana-mana warga sekolah yang hadir ke sekolah dan bergejala, kita perlu membuat ujian bagi memastikan mereka tidak menyebarkan virus. Jadi bila ada bantuan sebegini, meringankanlah beban pihak sekolah. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi. Jadi saya amat bersyukurlah, sangat berterima kasih. Saya rasa anak murid saya dia lebih berkeyakinan. Saya rasa ibu bapa lah pun lebih berkeyakinan untuk hantar murid ke sekolah.
Institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan KPM bagi Negeri Johor akan beroperasi pada 7 November depan. Susulan peralihan Fasa Pelan Pemulihan Negara PPN negeri itu ke Fasa 4 yang berkuat kuasa esok. Sektor pendidikan antara yang menerima tempias akibat pandemik COVID-19 bermula Mac tahun lalu. 2 tahun operasi sekolah ibarat pasang surut sudah pasti menjadikan sektor itu akan terus diberi tumpuan dalam bajet 2022. Malah peruntukan terbesar setiap tahun kepada Kementerian Pendidikan menyaksikan komitmen kerajaan dalam meletakkan pendidikan sebagai pelaburan paling penting bagi memastikan kualiti kehidupan lebih baik untuk generasi akan datang. Pada Belanjawan 2021, sebanyak RM50.4 bilion diperuntukkan untuk kerja penyelenggaraan, menaik taraf infrastruktur sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan serta memperkasakan pendidikan khas. Justru bajet 2022 nanti yang bermatlamat mempertingkatkan infrastruktur digital dan teknologi, terutamanya dalam sektor pendidikan, dilihat perlu terus menambah peruntukan atau sekurang-kurangnya mengekalkan peruntukan sedia ada kepada Kementerian Pendidikan. Ini kerana sekiranya negara mencapai status endemik pada tahun depan, pengajaran dan pembelajaran dijangka akan terus dalam konsep hybrid, iaitu secara bersemuka dan PDPR. Dua kaedah digunakan serentak. Jadi diguna dua kaedah ni sepasa saya perlu peruntukan yang banyak pada saya lah. Dan kalau contohnya dalam soal mengajar sains sekolah menengah, jadi tak boleh PDPR 100%. Dia kena masuk makmal, kena buat uji kaji dan pelbagai lagi. Pemilikan peranti atau gadget sebagai kemudahan kepada murid-murid khususnya golongan B40 juga perlu seiring dengan latihan dan kursus dalam mengendali PDPR yang lebih menarik dan efektif. Mungkin pihak kerajaan juga boleh memberi peruntukan yang lebih kepada jaminan digital negara untuk meningkatkan kualiti liputan. Ini kerana PDPR anak-anak selalu terganggu disebabkan lain internet yang terbatas dan tidak meluas. Saya harapkanlah supaya kerajaan juga dapat membantu dalam meringankan pembayaran talian yang disewa oleh ibu bapa, supaya harapan kami anak-anak terus dapat belajar walaupun dalam dunia maya ini. Selain itu, program pendidikan khas integrasi PPKI dijangka bakal menerima peningkatan jumlah murid di luar jangkaan pada tahun hadapan. Untuk itu, Belanjawan 2022 dari aspek pendidikan wajar memberi peruntukan yang lebih untuk pengambilan guru sementara melalui program MyStep. Kalau mereka masuk, mereka ni daripada aliran perdana, daripada arus perdana masuk ke PPKI. PPKI dia adalah program khas yang ada guru sendiri. Sekiranya mereka beralih daripada aliran perdana kepada PPKI, dia memerlukan pertambahan kelas dan guru. Jadi, itu yang MyStep tu sangat penting untuk memainkan peranan. Dengan peruntukan yang lebih besar, digitalisasi dalam pendidikan dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan lebih mampan sekaligus dapat mengurangkan impak COVID-19 ke atas pendidikan, sekolah, pelajar, murid dan ibu bapa. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob melancarkan Yayasan Keluarga Malaysia sebagai sebuah institusi bagi membantu anak-anak keluarga Malaysia. Ia bagi memperoleh sokongan terutamanya aspek pendidikan sehingga mereka mencapai usia 18 tahun. Buat permulaan, bantuan akan disalur kepada anak-anak yang terkesan pandemik COVID-19 yang melanda negara sejak tahun lalu. Yayasan ini akan melebar sayap perlindungannya kepada anak-anak keluarga Malaysia yang lain yang turut memerlukan sokongan seumpamanya. Inilah maksud keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran dalam keluarga Malaysia. Saya menyeru
seluruh keluarga Malaysia bersama-sama membantu generasi ini. Harapan saya dengan adanya Yayasan Keluarga Malaysia, tidak ada lagi anak keluarga Malaysia yang terpaksa melalui penderitaan bersendirian. Perdana Menteri berkata demikian dalam ucapannya pada Majlis Pelancaran Keluarga Malaysia di Kuching malam tadi. Beliau turut meminta rakyat menginsafi kisah 13 anak yang masih kecil usianya daripada 2 buah keluarga hilang tempat bergantung dan berpaut kasih ketika pandemik COVID-19. Katanya mereka antara 5,173 anak di negara ini yang menjadi yatim dan yatim piatu berikutan pandemik dan terpaksa menggalas tanggungjawab besar ekoran kehilangan ibu bapa selain tidak dapat membesar sebagai kanak-kanak biasa. Datuk Seri Ismail Sabri juga meletakkan harapan tinggi agar seluruh rakyat kekal mengetepikan perbezaan dan meraihkan kebersamaan sebagai sebuah keluarga besar Malaysia. Sementara itu, Perdana Menteri berkata idea keluarga Malaysia yang diilham kerajaan bukan retorik atau slogan semata-mata. Idea itu semangat yang diterapkan kerajaan dalam pentadbiran negara dengan kepentingan dan kesejahteraan rakyat dipelihara seperti menjaga sebuah keluarga. Mengambil contoh sebuah keluarga, andai kata ada di kalangan anak kita yang lemah dari segi pembelajaran, sudah tentu kita akan memberi lebih tumpuan. Apalagi jika ada ahli keluarga yang kurang bernasib baik dalam kehidupan, pasti kita akan mengulurkan pertolongan dan tidak membiarkan mereka bersendirian. Begitulah juga dalam pentadbiran kerajaan pada hari ini. Keluarga Malaysia seperti golongan B40 dan M40 yang terkesan akibat pandemik akan terus diberikan fokus dan keutamaan dalam mendapat manfaat bantuan-bantuan kerajaan. Katanya Sarawak antara 6 negeri selain Sabah, Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis yang akan diberikan tumpuan khusus bagi merapatkan jurang pembangunan ekonomi antara negeri agar kemakmuran ekonomi dinikmati secara adil dan saksama. Bagi tujuan itu, sekurang-kurangnya 50% daripada keseluruhan peruntukan pembangunan asas persekutuan dalam rancangan Malaysia ke-12, RMK-12 akan diagih kepada 6 negeri terbabit. Pelbagai program dan inisiatif yang telah dan akan dilaksanakan di bawah payung Keluarga Malaysia. Ini termasuklah Rumah Ikram Keluarga Malaysia, Skuad Keluarga Malaysia, Pakej Peranti Keluarga Malaysia, Pakej Penjagaan COVID-19 Keluarga Malaysia, Keluarga Malaysia Siap Siaga Bencana, Yayasan Kebajikan Siswa Keluarga Malaysia dan Residensi Rumah Keluarga Malaysia. Tambah beliau, pendekatan sama juga akan menjadi intipati bajet 2022 yang akan dibentang minggu depan. Dalam pada itu, Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin turut hadir pada Majlis Pelancaran Keluarga Malaysia yang disempurnakan Perdana Menteri di Borneo Convention Centre Kuching BCCK semalam. Melalui perkongsian beliau di laman Facebook, beliau berpendapat bahawa pendekatan keluarga Malaysia bersifat inklusif. Ia pada masa sama memerlukan seluruh rakyat Malaysia untuk saling melengkapi antara satu sama lain. Datuk Dr. Razzie menyeru orang ramai membangkitkan semangat itu, khususnya dalam usaha memulihkan negara daripada pandemik COVID-19 sekaligus merealisasikan wawasan kemakmuran bersama 2030. 10 lagi perkataan Melayu yang semakin dilupakan. Sumur maksudnya telaga atau perigi. Surya maksudnya matahari. Purnama maksudnya bulan. Mega maksudnya awan. Dian maksudnya lilin. Soldadu maksudnya tentera. Merinyu maksudnya pemeriksa atau inspektor. Wangsa maksudnya bangsa. Aksara maksudnya huruf. Dasawarsa maksudnya dekad, yakni 10 tahun.
Melaka mencatatkan kemasukan pelancong tempatan yang agresif selepas hampir 65,000 orang mengunjungi negeri itu antara 1 hingga 17 Oktober lalu. Dalam tempoh berkenaan, hampir RM2 juta diperoleh daripada 5 produk pelancongan utama negeri, terutamanya Zoom Melaka. Sejak kempen Melakan Visit Melaka dilancarkan akhir tahun lalu, produk pelancongan negeri tersebut terus mendapat sambutan. Kemasukan pelancong semakin rancak selepas kebenaran rentas negeri diumumkan pada 14 Oktober lalu. Selain Zoom Melaka, Museum, Melaka River Cruise dan Menara Tambing Sari turut menjadi tumpuan. Kerajaan negeri akan terus memberi perhatian serius terhadap pematuhan SOP di kawasan tumpuan. Jenazah Allahyarham Muhammad Khalid selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Masjid Kampung Paluh Ipoh, Perak. Allahyarham hembuskan nafas terakhir akibat serangan jantung dalam perjalanan ke Hospital Slim River pada jam 12.30 tengah malam semalam. Jenazah Allahyarham Muhammad Khalid terdahulu disolatkan di Masjid Jami Idris Iskandar Shah, Sungai Rokam, Ipoh. Sebelum itu, Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumur serta rakan artis dan pelakon antara yang menziarahi jenazah Allahyarham di kediamannya di Taman Ipoh Jaya Timur 1. Anaknya Muhammad Khalid Amin Muhammad memaklumkan bapanya sempat membuat persembahan di kafenya di Sarang Art Hub Tanjung Malim dengan bermain keyboard mengalunkan lagu Apocalypse di hadapan ahli keluarga dan secara tiba-tiba bapanya terdiam. Ahli keluarga terus menerpa ke arah Allahyarham sebelum menghubungi ambulans dan Allahyarham menghembuskan nafas terakhir ketika dalam perjalanan ke hospital. Allahyarham Muhammad Khalid meninggalkan seorang balu dan 5 orang cahaya mata. Pengarah tersohor ini cukup disegani dan dihormati dalam arena perfilman tanah air dengan gaya pengarahannya yang tersendiri. Antara karya yang popular adalah Roko, Rock Bro, Man Laksa, Hantu Kak Limah dan Zombie Kampung Pisang. Turut mencatat angka kemasukan pelancong yang memberangsangkan adalah negeri Perak, di mana Zoo Taiping dan Night Safari yang baru saja dibuka pada Isnin lalu berjaya mencatatkan 18,000 pengunjung. Laman web My Zoo Taiping juga dilancarkan sempena sambutan Hari Zoo Sedunia. Inisiatif My Zoo Taiping itu bertepatan untuk mengajak bukan sahaja pelancong domestik. Sukan dimulakan dengan badminton terbuka Denmark. Langkah beregu lelaki negara Nur Izzuddin Rumsani Go Shifei terhenti di separuh akhir selepas tewas kepada wakil tuan rumah Kim Astrup Anders Skarrup Ramanson. Nur Izzuddin Go Shifei berdepan cabaran Kim Astrup dan Anders Skarrup yang tampil diiringi sokongan penyokong tuan rumah. Pasangan negara yang juga ranking ke-26 dunia ini dipaksa bekerja keras menentang pilihan ke-8 kejohanan ini. Sebelum akur, dominasi lawan untuk tunduk 11-21, 21-19, 18-21 dalam tempoh permainan selama 58 minit. Meskipun kecundang, ia tetap pencapaian cukup membanggakan buat Izzuddin Shifei. Berikutan kali pertama mara ke separuh akhir kejohanan bertaraf jelajah dunia di WF Super 1000. Odense Sports Park terus bergemuruh memberikan sokongan kepada pemain persorangan lelaki tuan rumah Victor Axelsen yang menentang Lee Chu-yuk. Pilihan kedua yang juga pemenang pingat emas Sukan Olimpik ini nyata berada dalam kelas tersendiri mengatasi jago Hong Kong berkenaan dengan mengesahkan tiket ke peringkat akhir menerusi kemenangan 21-9, 21-11 dalam tempoh 34 minit. Lawan Axelsen di peringkat akhir bagi penentuan juara ialah pilihan utama Kento Momota yang selepas pemain nombor 1 dunia dari Jepun itu menunjukkan jalan keluar kepada wakil Indonesia Tommy Sugiarto hasil pengurutan mata straight set 21-7, 21-12. Aktiviti memanah di dalam hutan menjadi tarikan baru di hutan Bukit Putus Seremban Negeri Sembilan. Selain menguji peserta, ia juga satu cara mendekatkan diri generasi muda kepada alam semula jadi.
250 peserta menyahut cabaran penganjur dalam kejohanan 18 pusingan ini. Peserta dibahagikan kepada kumpulan dan perlu mematuhi SOP yang ketat untuk keselamatan. Ini termasuk ketika bergerak di dalam hutan dan memanah. Program ni kita panggilkan sebagai 3D ekstrim. Sebab ekstrim tu sebab dia naik turun bukit. Itu satu lagi ekstrim sebab target tidak diberitahu. Jarak distance tak diberitahu. Lepas tu yang menyeronokkan sebab dia ada alam memburu. Dia nampak macam ada tembak rusa, tembak beruang, tapi dalam bentuk 3D patung. Sukan memanah dalam hutan mula menarik perhatian generasi muda selepas memanah berkuda dan ia mula aktif di negara ini sejak tahun 2017. Bagi seorang peserta, Syed Faizal Syed Abdul Jadir, sukan memanah menuntut konsentrasi tinggi. Selain ia juga merapatkan ukhuwah dalam kalangan peminat sukan itu. Saya punya join bukan sebab kita sebab ukhuwah, sebab kita pemanah ni biasa main statik. Kita main 18 meter. Lepas tu yang ni pula kita jenis macam ala-ala memburu. Yang kita rasa ada cabaran dekat situ. Mengakui laluan trek yang disediakan penganjur agak mencabar. Namun keseronokan sebenar ialah dapat bertemu rakan taulan selepas lama berkurung akibat perintah kawalan pergerakan. Visual roller coaster Tron di Disneyland Shanghai mengakhiri Buletin Didik malam ini. Saya Nurul Fagani, salam hormat dan Assalamualaikum.